Selamat lemai serta medik tabik bahasa ngagi kita semua bergolong aku Leticia Kila. Bahatam berita lemai tu. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima 2 bengkah penemuan bahasa berupis ia di Wisma Bapa Malaysia, Petrajaya Kuching Sarituk tadi. Keterubaya nerima penemuan bahasa dari Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS bertuai ke Chairman Kaunsil Pengatur Direktor Tan Sri Datuk Sri Panglima Sulong Mat Jerai belak di sempulang Mandal Chancellor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suaidi, Pengregister Azlan Ramli, Engkau Pegawai Khas Mandal Chancellor Muhammad Husaini Nurjaya Chiu. 7 penatai sidak dekat minta Kepala Menteri datai nguluk pengerami convocation ke-25 UNIMAS kedekat diatur hari 14 ngagai 17 Februari 2022 tu. Maya dirandau Azlan Ramli madah, convocation tu keterbahaya diatur engkau cara fizikal maya pandemik. Di sini merupakan majlis yang pertama dibuat semasa pandemik ini. So ini adalah pertama kalilah kita buat. Kerana sebelum-sebelum ini kita memang tak ada majlis convocation. Buat masa sekarang hanya graduan dijemput untuk menghadiri majlis, namun keluarga kita tidak jemput kerana pematuhan kepada SOP, iaitu kita mestilah menjaga penjarakan kita lah. Jadi keseluruhan muatan untuk dewan kita perlu patuhilah agar tidak boleh 100% lah, 100%. Nangkan kenyak Kepala Menteri nerima penemuan bahasa ari serakup gerempung Cina Sitak Kuching Samarahan Enggau Serian. 7 pengawaknya bertuai ke Presiden Sidak Datuk Richard William Chiat berjurai ke beberapa perkara yang kaum sektor ramah ekonomi, pelajar enggau pengerai mensiamayo kelimpah penemuan bahasanya megak program ninting tahun berserimbai enggau tahun baru Cina 2022. Berberita nangkan ketuk. Rakyat dia tu udah percaya ke pengasi vaksin dos booster ulih nyaga pengelikun pengerai. Menteri Pengerai Khairi Jamaluddin Abu Bakar berau media kemarik madah yang ngarap ke rakyat anang enggai bertucuk dos booster hendak ngira nama vaksin ke udah diambil sebedau tu. Sebab itu saya telah buat keputusan bahawa walaupun Kementerian Kesihatan masih berpandangan dan pendirian bahawa kita lebih menggalakkan mereka menerima Pfizer ataupun AstraZeneca, but any booster is better than no booster. Sebab itu kita akan keluarkan appointment kepada mereka untuk pilih sekiranya mereka nak Sinovac juga bagi dos penggalak mereka. Pemberita Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS bisik ngerandau mensiamayo sentam karanya berpalan merik vaksin PPV stadium tertutup MBKS Kuching Sarituk tadi. At the early stage, we only have Pfizer, so everyone is advised to take whatever the vaccine that is available. So even though some of them have the first 2 doses in Sinovac as the first 2 doses, we encourage them to take whatever vaccine that is available to them. So in my team also just basically tell everyone you go and take it because the best vaccine is the one that you have in your body. So but now we have more Sinovac now available. So for those who hasn't have it yet, yes, please come and get it. Because if you see the press statement by Khairi yesterday, we have 11,000 infected yesterday. But we do have 11,000 last year as well. But the number of patients in the hospital is much less now compared to the one last year. So that shows the impact and the effectiveness of the vaccine. You might not get protected and you might still get infected, but the severity of the infection is reduced. So that is why we encourage everyone, if there is any vaccine, just go ahead and get it. Yeah. Pfizer, pada saya pihak KKM lebih arif telah mengkaji yang mana lebih sesuai untuk penerima either Pfizer ataupun Sinovac. Kerana yang berhormat Menteri dan komiti KKM mesti telah memikirkan apa yang terbaik untuk rakyat. Mungkin pada penerima yang Sinovac terpulang pada mereka untuk menerima ataupun tidak. Tetapi untuk menyahut seruan kerajaan, saya rasa adalah lebih baik diorang mendapatkan nasihat-nasihat pakar yang mana terbaik untuk imunisasi bagi badan mereka. So far
kami nangga vaksin tu persamaan lah dulu. Kami pada persamaannya adalah yang protect lah, menjaga kita dari segi virus COVID-19 tu. Mun dari bezanya, mun side effect ada beza bagi kami. Masa Sinovac dulu macam badan kami kurang lenguh lepas kami ambil vaksin, and then lepas masa ambil booster Pfizer ya, kami rasa badan kami sakit-sakit. Ya, kesan dari sampingan ke atas badan kami lah. Tapi kami percaya get vaksin tu memang dapat protect badan kami lah. Bagi kami yang penting divaksin lah kena tu. So kepada siapa-siapa yang belum vaksin atau booster, jangan ragu-ragu lah dengan vaksin sama ada Sinovac ataupun Pfizer. Dua-dua baik, dua-dua bagus. Nampung Batang Berita. Projek Jalai Meritam Telahak Buang Abai Pengkalan Rejab 9.5 km pemanjai ke Diatuk Berenggat 4 Benung Betapi engkau penanggul Laun Tembu. Sapit Kepala Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah, projek UPIS Menteri Pemansang Menua Pesisir KPLB berungkus 66.7 juta ringgitnya laun 43 hari tik nundak ke Tembu kena 19 Januari tu tadi. Ia madah kontraktor sudah dipinta ngerumban pengawak ngagak projeknya ngambil kerayaan endak lama nganti. Dan saya, walaupun saya mau cepat disiapkan, kita sudah terlewat 43 hari. Tapi ianya haruslah dibuat dengan mematuhi semua specification yang telah pun ditetapkan. Supaya jalan ini akan menjadi satu jalan yang bukan saja untuk kemudahan masyarakat kita dari segi perhubungan, tetapi akan membantu untuk membangunkan kawasan-kawasan di sekitar ini. Dato' Amar Awang Tengah Kemegak Menteri Pemansang Negeri Anggau Penatai Asal 2 madah, nakak Januari 2022, projeknya digagak urung 84.66% tik laun 15.34%. Ia megak mayanya madah ke kebuah penanggulnya nyadi. Salah satu daripada sebabnya ada sebahagian daripada jalan itu menghadapi kelembapan tanah. Kita telah pun mengarahkan pihak JKR untuk monitor bagaimana untuk mengatasi masalah kemandapan. Keduanya, kita juga telah meminta supaya bukit itu direndahkan. Ketiganya, kita juga mendapati hasil tinjauan kita, terdapat sebuah sungai di mana kalbatnya agak kecil dan ditempatkan di tempat yang tak begitu sesuai. Jadi saya telah minta dan kita pun bersetuju supaya dibuat kalbat baru, supaya kalbat itu betul-betul akan mengikut aliran air. Projek Bukai, Dato' Amar Awang Tengah megak madah ke projek ngemanah ke Jalai Tamak ke Pasar Limbang ngagai Jalai Bergembar 1.1 km pemanjai belak napik penanggul Laun Tembu 44%. Ko ia perkaranya nyadi ketegal penanggul Slip Bank projek Waterfront Limbang. Disebabkan itu, pihak Kaunsil telah pun mengarahkan rekorda untuk memberhentikan kerja-kerja jalan yang di mana waterfront project itu menghadapi masalah. Jadi kita hentikan kerja. Dan keduanya disebabkan oleh isu berhubung dengan relocation of the ACB cable. Projeknya digagak dengan Agensi Pemansang Adab Utara NRDA ke berungkus 15.9 juta ringgit tik ditagak tembuk bulan April 2022. Neranggau Siliat Dato' Amar Awang Tengah Liasan madah, ia sudah beranda unggau kontraktor berkaul unggau perkaranya. Kita tidak dapat tunggu untuk sleep failure
yang berlaku di waterfront itu untuk di rectify, mungkin dia akan mengambil masa sikit. Jadi kita bersetuju supaya kita curve out that particular area from the main contract. Jadi kita tunggulah bila pihak yang berkenaan dapat menyelesaikan masalah yang timbul berkaitan dengan waterfront yang jatuh. So we will going to curve it out dan kerja-kerja lain akan diteruskan. Ya. Ia megak madah pengawak mindah ke SEB Underground Cable belak dekat diadu endak lama lagi ti diatur Sarawak Energy Berhad SEB. Berita di Miri. Pengerami Hari Urang Induk Renggat Negeri Sarawak tahun 2022 dekat diatur kena 8 Mac ke dekat datai berhotel Pullman Miri. Menteri Pemansang Ramban Induk Nembia Engkau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah Tuk Keturbaya pengerami ke diatur upis Ramban Induk Engkau Ruang Bilik Sarawak JWKS-nya hendak digagak di Kuching. Dan sebelum ini kita tidak mempunyai tarikh yang tetap. Tapi mulai tahun 2022, sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri Sarawak akan diadakan pada hari yang tetap, iaitu 8 Mac setiap tahun. Maknanya sama dengan Hari Wanita Antarabangsa. So, ianya tetap pada 8 Mac setiap tahun. Tema sambutan Hari Wanita Sarawak adalah ekspresi cinta wanita. Ia berjakuk menginyak bahawa media berserimbai Engkau Pengerami Hari Urang Induk Renggat Negeri Sarawak 2022 di Miri kemari. Pengeraminya dekat diguluk Kepala Menteri Sarawak Datuk Paling Tinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuari Tun Datuk Abang Openg Engkau Bini Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuan Kubujang. Nambah kejakuk ia Datuk Seri Fatimah Madah, pengeraminya megak dekat diguluk 350 ikut temuai, kelimpah belak ditabur terus dengan TV Sarawak, Facebook engkau YouTube Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS. Kita nak pastikan ramai lagi wanita dan juga rakyat kita dapat mengikuti sama sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri, maka ianya diadakan juga secara hybrid di 42 seluruh Sarawak, throughout the districts in Sarawak, 42 altogether, 42 distrik di seluruh Sarawak, dan ianya akan diadakan secara live streaming dan aplikasi Zoom. Pengerami tahun tu bisik nyuka 6 gelar tokoh Raban Induk dikena masa sidak ke udah maik nama Manah ngagi negeri Sarawak engkau Malaysia. Buat berita nangkan ketuk. Kena 16 Mei 2019, Perintah Sarawak sudah masuk ke Pekeliling Integriti Negeri Sarawak Tusun 3 tahun 2019. Ianya berkawal engkau atur ngadu ke MSISO 37001-2016 ABMS berservis pengawal Perintah Sarawak. Sekretari Perintah Negeri Sarawak Datuk Amar Jaul Samion Madah, Tuk Seriria engkau inisiatif 2.1.3 buat National Anti-Corruption Plan NACP ianya nengah pengawak ngepun ke Certificate Anti-Bribery Management System ABMS buat semua agensi perintah. Kelimpah harinya Tuk Belak dikena nimbal peminta Menteri Besar nengah awam komuniti khas berkawal engkau pengawak nagang makai suap JKKMAR Tusun 14 kena 14 April 2021 ngambil ke pengawak merik sertifikat ABMS digagak berupis Menteri engkau upis Perintah Negeri. Saya telah meluluskan cadangan agar projek rintis ABMS ini dilaksanakan pada tahun 2022 yang melibatkan 6 agensi, iaitu sebuah kementerian, Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni, Persembahan, Jabatan di Ketua Menteri, itu Jabatan Ketua Menteri sebagai model sebuah jabatan, iaitu Jabatan Hutan Sarawak, Jabatan Agama Islam Sarawak, Sarawak Forestry Corporation, dan Regional Corridor Development Authority ataupun RICODA.
Ia berjakut minyak maya pengerami berjadi projek ngepun ke ABMS Negeri Sarawak 2022 di Kuching Sarituk tadi. Datuk Amar Jaul Mada, 6 agensi Perintah Sarawak ke dipilih buat projek ABMS-nya patut berasai temegah hati. Ini adalah kerana persejilan agensi tuan-tuan dan puan-puan akan menjadi perintis, menjadi benchmark dan menjadi rujukan kepada kementerian, jabatan dan agensi yang lain untuk melaksanakan inisiatif yang sama nanti. Ia belak ngarap ke Bala Tuai UPIS cakah berjalai ke pengawak ngambil ke sertifikat MSISO 37001 ABMS buat timpuh ke udah dilanggur kena bulan Jun 2022. Di Tanjung Manis, projek transformation menua pesisir RTP ngadu ke jalai engkau parit kampung tepi laut Belawai disadang oleh mutar ke penanggul air ngandang bergenturung pendiaunya. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusof Abdul Wahab Madah, ia dekat ransing nyawab mutar ke penanggulnya. Ku ia buat projek parit Renggat 1 engkau pemanjai 600 meter ke berungkus RM500,000 digagak berengkah bulan Tok nyentuh Oktober 2022. Lalu projek Renggat 2 dekat digagak hari sawup Kaban Kunsil Negeri Adun Kuala Rajang, Datuk Lim Talif Saleh. Insinyur Yusof mayanya megak madah ke kerjasama ia ngau adun besar reti ngagi pemujur projek pemansang ungkup rakyat semampai bertandu. Nak tu dulu edisi malam goleng aku Leticia Kila. Berita kesili lagi tok dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau berportal ukas.sarawak.gov.my engkau UKAS channel di YouTube.